untuk akhirnya ketahuilah bahawa budaya itu tiada warga negara. Budaya tiada warga negara. Mana-mana manusia yang berkumpul dan mewujudkan budaya itu di situ, maka di situlah budaya itu akan berkembang dan kalau dilestarikan dia akan wujud. Jadi budaya itu adalah milik sesebuah suku kaum, bukan milik negara. Saya ingat situ dulu saya bentang. Kalau ada apa-apa nak tanya silakan, ataupun kita nak berbincang silakan. Okey, baiklah. Terima kasih diucapkan kepada Profesor Madya Dr. Nazaruddin bin Zainun di atas perkongsian yang bagi saya cukup padatlah, padat dan ringkas. Okey, baiklah Doktor. Di sini saya ada beberapa soalan untuk diajukan. Yang pertama, bagaimana pandangan Doktor terhadap istilah popular yang sering digunakan, iaitu istilah maling sia, iaitu maling dicampur dengan Malaysia, yang digunakan oleh segelintir masyarakat Indonesia terhadap persepsi mereka yang mengatakan Malaysia ni sebagai pencuri budaya dari Indonesia dan budaya itu dianggap sebagai asli dari Malaysia. Bagaimana pandangan Doktor terhadap istilah tersebut? Ya, kalau kita melihat kepada maling sia, dua perkataan. Maling itu dalam bahasa Jawa maksudnya mencuri. Sia itu dia katakan Malaysia lah. Maksudnya Malaysia ni adalah pencuri. Dalam konteks ini kataan maling sia ni digunakan pada tahun 2019 kebanyakannya. 2017, 2018, 2019. Kenapa istilah ini muncul? Kerana mereka menganggap istilah yang digunakan untuk mengiktiraf budaya yang ada dalam kalangan suku ataupun etnik yang ada di Malaysia ini sebagai budaya hak mutlak budaya mereka. Satu ketika tahun 2017 saya membentang satu makalah di Institut Teknologi Bandung, ITB di Bandung. Semasa saya membentangkan satu makalah yang tidak ada kaitan dengan budaya, dalam bidang saya sejarah, saya bentangkan tentang sejarah. Peserta bertanya kepada saya ketika itu isu Malaysia ni sedang memuncak. Sebab tu saya ingat, isu Malaysia ni sedang memuncak. Mereka tanya tentang isu ini. Kenapa dia kata orang Malaysia ini mencuri budaya mereka? Saya tanyakan balik kepada orang yang bertanya itu. Apakah anda tahu bahawa di Malaysia itu ada orang Jawa? Dia kata, ya ke ada? Apakah anda tahu di Malaysia itu ramai orang Mandailing? Apakah anda tahu ramai orang Minang di Malaysia? Apakah anda tahu di Malaysia ramai orang Bugis? Ternyata orang yang bertanya itu tak tahu bahawa di negara kita ni juga ada rumpun bangsa yang sama dengan ada rumpun bangsa di negara mereka. Artinya mereka ni ada masalah sekatan atau tertutup dalam informasi ini. Saya tak kata semua. Apabila saya berbincang dengan golongan academician di sana tentang perkara ini, mereka mengatakan siapa-siapa pun boleh claim. Pertama dia kata budaya tidak ada sempadan. Tidak ada warga negara. Dan kedua dia kata di Malaysia pun ramai orang Jawa, di Malaysia ramai orang Bugis, di Sabah punya ramai orang Bugis. Orang Jawa ramai yang ada di Selangor dan juga di Johor. Negeri Sembilan orang Minang. Orang Rawa di Perak macam-macam. Jadi bagaimana anda boleh katakan itu maling sedangkan mereka itu berhak juga untuk mempraktikkan budaya mereka. Dan saya jelaskan tadi perkataan tadi bahawa di Malaysia kita mendaftarkan di bawah Akta Kebudayaan Kebangsaan sebagai usaha untuk melestari dan melindungi budaya tersebut dan juga mengiktiraf warisan budaya oleh kaum-kaum atau etnik-etnik tertentu yang ada di negara kita. Bukan mengklaim budaya tersebut sebagai budaya kita ataupun asli kita punya. Itu mereka harus faham. Jadi di situlah muncul perkataan Malaysia tadi kerana orang sana tak faham tentang situasi itu. Sebab tu dari awal tadi saya jelaskan tentang isu diaspora orang Indonesia ini. Dan isu satu lagi ialah isu surat khabar. Di Indonesia ni bukan semua cerita tentang kita dia keluar. Dia hanya cerita-cerita yang memalukan atau cerita-cerita konfrontasi dulu-dulu punya tu ceritalah. Cerita-cerita terbaru tak cerita. Dia tak ada cerita. Jadi kita pun tahulah bahawa dari segi maklumat mereka ada masalah. Tetapi apabila adanya pencairan dari segi boundary maklumat ini, apabila adanya
sosialisasi media dan sebagainya sekarang ni kita lihat sedang berlangsung, globalisasi dan sebagainya, hal ini akan berkurang sedikit demi sedikit. Sebab itu saya katakan tadi perlunya ada perbincangan, perlunya ada penjelasan dari pihak kita tentang apa yang terjadi.